Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Okay guys, straightforward, simple je. Aku nak tanya korang jawab jujur. Korang pernah tak dengar perkataan ni? Kodak Gigas. Kodak Gigas. Siapa pernah dengar mesti korang tahu kan? Tapi macam aku baru tahu. Rupanya Kodak Gigas ni adalah sebuah kitab yang diberi nama Devil's Bible. Devil's Bible, kalau aku nak terjemahkan dalam bahasa senang kita faham, kitab iblis kitab setan. Tapi sebenarnya kalau kita faham Devil's Bible, Bible tu kalau bahasa Malaysia kita kitab Injil lah kan. Tapi definitely ini bukan kitab Injil lah. Jadi of course bila aku cuba nak fahamkan lebih simple, aku ambil je lah Devil's Bible. Okay, ni kitab iblis lah, lebih kurang macam tu. Kenapa aku cakap macam tu? Pasal kitab ini, dia salah satu halaman muka surat dia terdapat satu gambar raja yang sangat menyeramkan. Kau tengok ni, inilah yang dikatakan kitab Devil's Bible kerana ada gambar raja ini. Dan yang unik tentang kitab The Devil's Bible ni, besarnya buku ini adalah seberat 75 kilogram guys. Kau bayangkan 75 berat guys. Aku pun tak sampai 75. Ya ke? Aku lebih kot. Okey, 75 kilogram rata-rata berat lah. Kira berat seorang perempuan lah. Kebanyakan perempuan mungkin tak lebih kot. Tapi apa yang aku cuba katakan berat satu manusia lah. Kau bayangkan sebuah buku berat dia hampir berat dengan manusia. Dan buku ni tak boleh nak angkat seorang. Dia kena angkat dua orang pasal dia besar guys. Memang besar gila. Dan buku ni dikatakan telah ditulis sekitar middle age lah. Zaman-zaman dahulu kala lah. Kalau nak calculate middle age ni, korang pergilah calculate sendiri dekat Google sana nanti. Dan buku ini, dia ada cerita dia guys. Dia ada mitos dia. Dan kenapa diberi nama The Devil's Bible, dia ada kisah dia. Mitos dia, dikatakan zaman dahulu ni guys, ada satu Sami ni, ada Mong ni lah. Satu Sami ni telah ditangkap dan akan dihukum mati guys. Jadi sebab Sami ni dia takut lah. Dia takut akan dihukum mati. Dia telah buat satu perjanjian dengan pemerintah yang mengatakan jikalau dia dapat menyiapkan sebuah buku kitab yang boleh menceritakan segala kisah manusia yang dia boleh terapkan di dalam kitab ini, dia cerita A to Z lah, segala benda lah, perubatan lah, semua apa. Dia minta agar hukuman dia itu dia dibebaskan. Jadi itu dia punya perjanjian lah. Jadi bila pemerintah time tu dia dengar mustahil lah kan nak siapkan satu kitab dalam waktu satu malam. Memang mustahil. Jadi dia orang pun setuju. Dan akhirnya setelah perjanjian tu dibuat, si Sami ni pun dia pun berusaha lah untuk menyiapkan satu kitab inilah. So dalam dia nak buat tu memang cannot lah guys. Memang tak boleh. Macam mana nak siapkan satu kitab dalam satu malam? Kau bayangkan nak buat satu kitab, memang tak boleh. Jadi apa yang dia buat waktu dia hampir putus asa, dia telah buat satu perjanjian dengan iblis. Ini kisah dia lah. Dikatakan dia telah menyeru the Prince of Dark. Bukan itik tau, yang malam tu. Kalau Prince of Itik ni dah tak jadi horror lah guys. Prince of Itik pula, the Prince of Dark lah, darkness. Dia telah perjanjian dengan iblis. Kalau iblis dapat membantu dia menyiapkan kitab ni satu malam, dia akan menyerahkan jiwa raga dia. Maknanya dia akan jadi pengikut lah. Begitulah kisah dia. Dan akhirnya iblis ni pun membantu dia untuk menyiapkan kitab ini. Dan akhirnya dia telah siap lah. Seperti apa yang kita tahu ni, kitab ini telah berjaya disiapkan dalam satu malam. Dan akhirnya Sami ini pun telah dibebaskan. Tapi ini cerita mitos dia guys. Kalau nak ikutkan daripada segi kajian dia, mereka telah mengkaji kitab ini. Kitab ni dikatakan, kalau ikut apa yang ditulis, cara pembuatan dia, mereka meyakini kitab ni ditulis oleh satu orang saja. Dan untuk menyiapkan kitab ni, dia mengambil masa 30 hingga 35 tahun guys lamanya. Ini kalau secara saintifiknya. Tapi kalau secara mitos yang kita dengar tadi, dia berbeza lah guys kan. Dia minta perjanjian dengan iblis lah, iblis tolong lah, semacam itu. Dan yang uniknya tentang kitab ni, dia ada 320 halaman lah. Dan daripada 320 ni, sekarang ni hanya tinggal 310 saja. Lagi 10 muka surat telah hilang dan tak tahu ke mana perginya. Adakah orang curi ke apa, kita tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang special dalam halaman tu, jadi diorang pun rembat lah satu muka surat tu. Dan ini zaman dulu lah guys. Sekarang ni kitab ni telah dijaga dengan baik, dijaga dengan rapi lah. Dan yang zaman
pada ketika itu mereka tidak menggunakan kertas tu guys. Setiap halaman mereka menggunakan kulit haiwan, kulit binatang, dan kebanyakan kulit binatang yang digunakan itu adalah kulit keldai. Keldai lah kau tahu kan, donkey. Dikatakan lebih 120 kulit donkey keldai dikesan di dalam halaman kitab itu. Dan bila kita dengar Devil's Bible, kita mesti beranggapan, oh ini mesti kitab yang mengajak orang menyembah syaitan semacam itu kan. Sebenarnya dia tak ada kena-mengena pun guys. Devil's Bible ni dia memang di dalam itu halaman tu ada dia mengajar cara-cara untuk mengubat orang kerasukan. Kalau kita ada ruqyah kan, dia adalah cara-cara dia untuk kalau orang kena rasuk, apa yang dia ajar. Dan dia juga banyak mengajar buat perubatan-perubatan dan banyak benda-benda yang diajar dalam tu lah. So basically ada benda-benda yang berunsur kebaikan juga yang diajar dalam tu guys. Bukanlah kalau kita dengar Devil's Bible, kalau aku dah fikir kitab iblis, ini mesti nak ajar orang jadi setan ni. Tapi tidak guys. Yang itu ironi dia lah. Cumanya kenapa dia dipanggil Devil's Bible, mungkin disebabkan halaman, kita dapat tengok satu halaman ni ada satu gambar raja semacam iblis kan. Jadi orang terus chop kitab ini dinamakan Devil's Bible. Itulah guys, agak unik juga tentang kitab ini, kerana aku rasa dia pelik lah. Sebab kenapa dia pelik? Dia satu, dia besar gedabak lah, 75 kilogram. Aku duk fikir macam mana nak baca ni, besar gila kan. Yang kedua, dia memaparkan gambar raja yang agak creepy, tapi dia dalam sebuah kitab yang mengajar tentang banyak benda, ilmu knowledge lah, perubatan, dan juga ilmu knowledge kalau orang kena rasuk, apa yang aku kena buat. So, tapi guys, sampai hari ini tidak ada siapa yang tahu siapakah penulis kitab ini. Ini menjadi satu misteri yang sangat besar. Bukan saja orang lain, aku pun nak tahu siapakah penulis kitab The Devil's Bible ni, dan tidak ada siapa pun yang tahu siapakah penulisnya. So guys, ni sesuatu benda yang menarik untuk kita ambil tahu lah. Menarik untuk kita, ada rupanya benda-benda macam ni. Bukan apa just untuk general knowledge lah kan. Jadi kalau orang tanya, kau tahu tak Kodak Gigas? Tahu kitab Devil's Bible tu kan. Jadi kalau orang tanya, tak adalah kita kekok kan, macam ya ke, apa benda tak pernah dengar. So ini antara satu benda yang kita boleh ambil pelajaran dan juga pengajaran dia. Tapi dalam Islam, yang aku tahu, kitab yang kita wajib kena tahu lah, yang kita bukan wajib lah, yang kita harus tahu adalah, selain daripada Al-Quran, kita ada Zabur, Taurat, kita ada Injil. Yang kita kena sanjung dan kita kena amalkan adalah, of course, itu kitab suci Al-Quran. Sebab inilah kitab yang terakhir Allah turunkan untuk semua umat di muka bumi ini guys. Okay guys, seperti biasa guys, mana daripada awal sampai habis aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki, dan memudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.